Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin. Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma rahamna bitarkil ma'asi abada ma akhud. اللهم ارحمنا بترك المعاصي ما أبقيتنا رحمنا وتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah malam ni dapat sambung kembali perbincangan kita berkaitan dengan fiqh ibadat, khususnya di dalam mazhab Syafi'i. Sebelum kita pergi jauh, saya jawab ada dua soalan di sini berkaitan dengan pembayaran fidyah. Biasalah kita dah nak masuk bulan Ramadan, ada yang mak saya uzur lah. Dia kata sememangnya ibu saya tidak boleh puasa kerana terpaksa makan ubat secara berterusan termasuklah pada waktu siang hari. Adakah dibolehkan saya membayarkan fidyah ini terlebih awal ataupun perlu dihabisi bulan Ramadan terlebih dahulu barulah saya membayar fidyah? Ini biasalah termasuk bulan Ramadan ni. Dia tak mati kaum tua, orang muda-muda pun kadang-kadang kita nampak sihat. Tapi ada penyakit-penyakit yang tertentu yang terpaksa dia makan ubat secara berterusan dan mungkin 3-4 kali termasuklah pada siang hari. Jadi, kalaulah kita tinggal ubat boleh menyebabkan mudarat. Jadi, hukum puasa kita ketika itulah berdosa. Wajib ke atas kita ketika itu utamakan untuk keselamatan diri terlebih dahulu. Jadi wajib makan kita makan ubat. Kalau kata saya nak cuba juga tak nak makan ubat dan kita tahu benda itu boleh membuat mudarat, maka hukumnya adalah haram, berdosa. Okey, isu sekarang ni macam mana nak bayar fidyah? Maksudlah orang yang sakit tadi atau ibu kita yang sememangnya tak boleh berpuasa ataupun dia ni nyanyuk. Kadang-kadang okey, kadang-kadang tak okey. Jadi bila sepatutnya dia bayar fidyah? Para ulama dalam bab itu sebenarnya ada beberapa pandangan dan pandangan-pandangan tersebut kesemuanya disokong oleh hujah-hujah yang tertentu. Jadi ada di kalangan ini ada yang mengatakan bahawa fidyah tu boleh dicepatkan. Maksud saya kena masuk bulan Ramadan, hari ni hari pertama azan maghrib dah buka puasa hari pertama, lepas azan tu dia boleh bayar fidyah. Pun ada ulama mengatakan begitu. Dan ada setengah ulama kata kena habisi pada bulan Ramadan sebulan terlebih dahulu, barulah bayar fidyah pada hujungnya nanti. Jadi, mana dua pandangan itu betul? Jadi sebenarnya kedua-dua pandangan itu adalah betul. Jadi bagi orang yang ihtiyat, dia amat berhati-hati dalam bab itu, dan dia tahu dah memang dia tak boleh berpuasa, maka bayar setiap hari itu lebih baik. Ustaz, saya nak bayar ke online boleh? Sekarang semua online, tak masalah. Yang pentingnya bayar. Tak kira lah secara online ke sebagainya. Wallahu a'lam. Maknanya tak ada masalah berdasarkan kepada kebolehan kita bayar. Mana lebih baik Ustaz, saya nak bayar sendiri ke ataupun saya nak bayar sendiri pada fakir miskin ke ataupun saya bayar secara online bagi pusat zakat dan sebagainya? Bagi pandangan saya, kalaulah kita ni tak yakin dengan status orang yang kita bagi, mungkin dia ni benar-benar fakir miskin ataupun tidak. Kita bimbang, kalau kita bagi itu bukan orang yang layak, maka fidyah kita tidak sah. Maka lebih baik bagi pandangan saya, kita bayar ke pusat-pusat zakat yang telah ditentukan, itu lebih baik. Jadi itu kita serah pada dia, ikut dia lah. Dia nak bagi kat siapa, yang penting tanggungjawab kita ni settle, tak ada masalah. Yang kedua, soalan yang kedua, dan soalan ini soalan ulangan bagi saya. Sebabnya dia kata di sini, ini semua cerita-cerita, ni tak raya lagi, cerita pasal raya dah ni. Tak apa, kita jawab.
Saya bekerja di Putrajaya dan tinggal di Bandar Baru Salak Tinggi. Ini saya tak tahu siapa kat nombor 013-3384-79. Saya tinggal di Bandar Baru Salak Tinggi dan saya berhajat untuk balik ke Kedah selepas waktu pejabat. Dan saya sebelum saya balik ke Kedah, saya terlebih dahulu bekerja di Putrajaya dan selepas Putrajaya itu barulah saya balik, iaitu selepas pada waktu asar. Adakah saya dibenarkan untuk menjamak dan mengqasarkan solat saya ketika itu di pejabat? Okey, baik. Dia tidak ada isu sebenarnya apabila kita dibenarkan untuk jamak qasar solat kita ini apabila tempat kita nak pergi itu 2 marhalah dan ke atas. Dan bermulanya saat kita boleh untuk menjamak dan mengqasarkan solat kita setelah kita ni keluar daripada kawasan Korea kita. Jadi maknanya kalau rumah kita dinilai di estate misalnya dan di Putrajaya tu sudah tentu dah kita dah keluar Korea kita. Walaupun hari-hari kita pergi jabat, cuma hari tu special sikit, lepas waktu berjabat kita terus nak balik ke Kedah. Misalnya kata, boleh tak kita jamak Zuhur dengan Asar di pejabat kita? Boleh, tak ada masalah. Sebab kita dah keluar dari kawasan Korea kita. Dan kalau tak kedikan, tuan kata kau nak tolak lepas isyak sekarang. Lepas isyak pun nak tolak. Tapi duduk dekat pejabat, tunggu je kat pejabat. Lepas terawih pun nak buka puasa kat Masjid Putra. Lepas masa terawih tu, buka apa dia tu nak bertolak balik ke dah. Tak ada masalah. Tuan-tuan boleh jamak, Zuhur dengan Asar, Maghrib dengan Isyak secara qasar ataupun tamam. Tidak jadi masalah. Dibenarkan. Nah, yang pentingnya keluar kawasan Korea, tempat yang kita pergi, mestilah 2 marhalah dan juga ke atas. Dan yang ketiga ni, tidak ada soalan. Cuma saya tegur sedikit saja. Tadi saya datang lambat juga. Jadi saya perhatikan ada di kalangan jemaah yang lambat macam saya. Nah, jadi imam tu dah pergi sujud. Imam dah pergi kepada sujud, dia duduk diri, dia tunggu kat situ, dia tak angkat takbir untuk ikut imam. Sehingga imam bangkit naik ke atas, baru dia angkat takbir untuk ikut semayang. Itu cara yang salah. Sebabnya bermulanya dikira kita berjemaah dengan imam ini pahalanya apabila kita mula angkat takbir dan mengikuti imam. Itu dah mula pahala kita. Masalah dapat rakaat tu cerita lain. Tetapi pahala dikira rugilah kita. Jadi kalau takdir kan, kalau aku takbir pun bukannya dapat rakaat pun imam duduk dengan sujud. Itulah lain kali masa ustaz duk cakap jangan main telefon. Jadi barulah dengar faham apa ustaz cakap. Jadi maknanya kadang-kadang itulah kelemahan kita berbeza orang yang belajar dengan orang yang tak belajar. Baik. Tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kita berhenti baru ni dekat sujud tilawah di dalam solat. Idza qara'al musalli sami'a min imati ayat fiha sajadah. Kita sebut dah baru ni nah. Ulama menyebut kita semayang sujud sejadah atau sujud tilawah ni di dalam solat tu sepakat para ulama wajib kita kena ada wuduk. Ini sebut dah sebab kita ada syarat ketika itu kita semayang subuh maka kita wajib kita ada wuduk. Isu sekarang ini adakah sujud tilawah di luar solat kita kena ada wuduk juga atau tidak? Kita sebut baru ni. Sebenarnya ulama sedikit ada perselisih di kalangan mereka. Kalaulah sujud tilawah dilakukan di luar solat, contohnya kita baca Quran, ada tempat sujud. Ataupun kita dengar orang lain baca tempat sujud, kita nak sujud. Boleh ke tak kita nak sujud tanpa ada wuduk? Ini pentingnya tuan. Ni dua-dua ni mazhab Syafi'i ni. Dua-dua ni mazhab Syafi'i. Pentingnya kita ni, walaupun disebut sini malam ni kita nak mengaji fiqh di dalam mazhab Syafi'i. Nah, tapi mazhab Syafi'i di kalangan mereka sendiri pun dia ada pandangan-pandangan. Dan kadang-kadang pandangan ini, pandangan yang kena dengan amalan kita seharian. Kita kadang-kadang benda ni sangat berbeza dengan amalan kita. Nah, jadi maknanya di sini ada majoriti para ulama sebut tak kiralah kamu nak sujud tilawah itu di dalam solat atau di luar solat, maka kesemuanya wajib kena ada wuduk. Kerana para ulama menyatakan bahawa sujud tilawah itu sebahagian daripada solat,
maka ia wajib ada wuduk. Tapi kalau tuan-tuan pergi ke tempat lain, dengar ustaz-ustaz cerita tanpa ada dia kata tak ada wuduk pun tak apa untuk tilawah luar solat. Ada ulama juga kata begitu. Ustaz, saya nak pakai hak mana satu? Dua-dua betul, tapi saya nak ambil yang mana afdal. Maka yang afdalnya kita ambil pendapat majoriti para ulama. Kalau nak sujud tilawah baik dalam atau luar solat, maka hendaklah kita ada wuduk. Itu cara terbaik. Baik, selesai masalah. Nah, baik. Kita pergi lagi. Idza qara'a al-musalli aw sami'a min imamihi ayati fiha sajadah wa arsul kabbara lil hawaj lil sujud wa la yarfa' yadayhi wa sajud kamilan kasas salat fil arkan wa syut wa sunan. Dia kata kalulah imam tu sujud sajadah, maka kita semua pun sebagai makmum wajib semua sujud sajadah. Wa la yarfa'u yadayhi. Ni kena pegang. Kalau kita biasa dengar, kita biasa amalkan, lepas iktidal nak pergi kepada sujud, sami Allahu liman hamidah. Nah, kadang-kadang ada lagi yang angkat takbir sekali lagi, angkat tangan. Ada juga. Tapi bagaimana dengan sujud tilawah ni? Kalau subuh pagi tadi, imam baca kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Imam pun pergi sujud. Adakah hak sujud itu disunatkan kita angkat tangan? Hak takbir Allahu Akbar tu sunat. Tapi hak angkat tangan ni macam mana? Angkat tangan itu tidak disunatkan. Tak seperti kita semayang biasa. Angkat tangan batal ustaz? Tak. Tapi hukumnya adalah makruh. Itu beza lah. Walaupun nampak kecil, tapi itulah paling ramai orang buat salah. Wa sajada sujudan kamilan kasajadatis salah fi arkan wa syuru' as-sunan. Dan kalau kamu nak sujud walaupun dia sunat, maka kena jagalah adab-adab, kena jagalah syarat-syarat, kena jagalah rukun-rukun sujud. Kena jaga semua. Jatuh 7 anggota, lipat jari kaki, dahi mesti kena rapat, jangan ada lapik apa-apa, tangan kita pun kena buka, perut kita dengan paha kita jangan dirapatkan, melainkan untuk orang perempuan. Maknanya kalau kita sujud tilawah baik dalam baik luar solat, maka cara perbuatannya juga sama seperti mana dalam solat. Ini kena ingat. Okey, sebagaimana sujud biasa. Baik, kita pergi lagi. Summa yarfa'u ra'sahu min as-sujud ma'a takbir wa biduna raf'i yadayhi. Begitu juga apabila daripada sujud sejadah tilawah tadi kita bangkit Allahu Akbar naik ke atas, baru ni saya dah tegur dah, tidak ada duduk istirahat. Sebabnya duduk istirahat ni adalah untuk solat biasa. Tapi untuk sujud tilawah tidak ada duduk istirahat. Sebabnya sujud istirahat ni di antara perkara yang disunatkan. Kita daripada sujud kedua nak naik pergi ke atas, maka kita bangkit tu kita berhenti sekejap dengan qada subhanallah, barulah kita bangkit naik pergi ke atas. Nah, tuan-tuan nak angkat tangan sekali lagi pun tak apa. Allahu Akbar. Tapi untuk sujud tilawah bukan gitu. Tuan-tuan bangkit daripada sujud tu, jangan berhenti mana-mana. Terus naik ke atas tanpa perlu angkat tangan. Sekadar sebut Allahu Akbar. Kita pun kebetulan ada malam tadi baru dengar ustaz cakap, esok subuh tengok kita nak perhati orang buat. Ada orang berhenti pula. Anggaplah yang duduk istirahat tu geng-geng sleep list. Bukan yang orang saja-saja nak buat. Geng-geng sakit pinggan. Jangan dia tak payah kita nak tuduh. Ni lah geng-geng tak mari dengan ceramah. Tak. Kadang-kadang keuzuran orang tu adalah berbeza-beza di antara satu sama lain. Baik. Wala yajlisul istiraha ba'daha. Di adam wurud zalik. Saya sebut dah. Tidak ada duduk istirahat kerana tidak ada dalil demikian. Wa tukrahu tanzihan. Jadi mana-mana siapa-siapa angkat tangan, baik ketika nak sujud, baik ketika bangkit atau duduk istirahat, benda tu tidak ada dalil mengenai sunat dia, dan siapa-siapa yang melakukan perkara tersebut, dia telah melakukan perbuatan makruh tetapi tidaklah membatalkan solatnya. Jadi makna cacatlah sikit solat kita. Sepatutnya pahala kita dapat, contoh saya kata dapat 50, dapat 49 dah buat makruh satu, walaupun dia tidak membatalkan solat kita. Jadi kita walaupun nampak makruh je, jangan. Kita kalau boleh solat kita ni kita nak buat yang paling cantik. Sebabnya
Agak takbir singgung Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kepala kita kejap kat London, kejap kat Perancis, kejap kat Brazil. Jadi kalau lah hak tu lalai, hak ni pula kita buat dengan tak cantik, apa lagi yang kita nak persembahkan kepada Allah? Jadi pentingnya kita jaga barang-barang sunat tadi. Okey. Wa yajibu an yakuma min sajadati tilawati ila al-wuquf thumma yutabi'u salatahu bil qira'ah aw bir ruku'. Maka ketika itu lepas dia bangkit tu teruslah solat dia seperti biasa. Ustaz, dia kata ataupun dia terus nak rukuk. Mana saya kata ada imam buat lawak. Misalnya dia kata dia sebut dia apa nama ni nak bangkit daripada sujud tadi, duduk dengan sujud baca begini, sajada wajhillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu basaruhu biqawli wa quwwati tabarakallahu asal khaliqin. Kita bangkit, jangan berhenti mana naik pergi ke atas. Jadi imam pun sepatutnya baca tatajafa junubuhum anil madaji'. Imam ni tak dia buat perangai gitu. Dia bangun daripada sujud dia tu, Allahu akbar. Allahu akbar, rukuk balik. Boleh tak? Boleh. Tak batas tak? Tapi jangan buat. Kesian kat makmum. Makmum kelang kabut ni mana rukuk mari mazhab mana pula? Sebenarnya tak salah. Hak salahnya kita tak reti makmum tu. Tapi kalau walaupun kita ni tahu imam belakang, makmum belakang ada hak reti ada tak reti, tu imam satu hal juga. Jangan buat kerja pelik-pelik. Menyebabkan jadi huru-hara pula jemaah. Baik. Kita pergi lagi. Lakin yustahabbu an yaqra'a syai'an minal Qur'an ba'dal qiyam. Dia tegur dosi. Walaupun imam ni bangkit daripada sujud sejadah ni, berdiri tegak, dia terus boleh rukuk. Dia kata yustahabbu an yaqra'a syai'an minal Qur'ani ba'dal qiyam. Tetapi disunatkan bagi imam ni bacalah sikit ayat tu. Setidaknya 2, 3, 4 ayat kalau nak rukuk pun. Ni tidak terus rukuk terus. Kan kalau melompat makmum-makmum di belakang. Baik. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Pada saya mari pada minggu lepas, 2 minggu lepas. Ini cerita lain sikit. Ada orang tanya saya, apa nama ni, Elan depan TV ni. Dia kata, betul tak Ustaz? Apa nama ni, kat TV dia kata, biasa kita dengar, betulkan soft, kan luruskan soft, ni dirikan soft. Saya kadang-kadang tuan-tuan, orang bertanya ni 2-3 jenis. Ada dia bertanya, dia tak reti, nak tahu. Tapi cara dia tanya saya tu, dia suruh saya sokong dia. Ada juga jadi gitu. Ada ke gitu Ustaz nada dia ada. Sepatutnya betulkan soft, luruskan soft, penuhkan soft, ni dirikan soft. Tak tahulah dia ambil kat mana Ustaz. Dia tu bukan nak tanya tu. Tu dia nak suruh saya sokong. Betul. Saya kata sungguh-sungguh. Tengok Ustaz sokong saya. Hak dia buat dia betul lah. Sebab inilah hadis ada sebut tarasaw. Ada hadis sebut sawu sufufakum. Ada sebut kata betulkan saf. Ada hadis yang menyebut aqimus sufuf. Dia kata dirikan saf. Hadis tu hadis sahih. Hadis sahih. Jadi hak dekat TV tu sememangnya betul. Yang tak betulnya kita. Okay. Dan tu yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Okey, dah 8:20. Kita ada masa sikit lagi, dalam lebih kurang 18 minit lagi. Ada soalan silakan. Tak ada. Ada doa. Okey, cantik. Okey. Idza sajada litilawati dakhilus salah aw kharijiha wa sabbaha wa du'a bima syaa kama yaqulu fi sujudis salah sah. Ini pertama Ustaz. Dia kata kalau saya sujud tilawah, sujud sejadah pagi Jumaat tu, saya nak baca apa? Dia kata idza sajada litilawah dakhilus salah aw kharijiha, kalulah kamu sujud tilawah atau sujud sejadah di dalam sembahyang atau di luarnya, wasabbaha wa du'a bima syaa, mu boleh nak tasbih gapo pun, mu nak baca doa gapo pun silakan. Jangan baca doa makan je. Boleh, tak ada masalah. Nak baca doa apa boleh. Nak tasbih apa boleh. Nak baca subhanallah Allah pun boleh. Tak ada masalah. Kita tak hafal doa dia, nak baca subhanallah Allah, subhanallah Allah, subhanallah. Boleh tak?
Boleh, tak ada masalah. Silakan. Kalau kita tak baca Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa anam, silakan. Boleh, tak ada masalah. Kita nak baca astaghfirullah, astaghfirullah. Boleh. Dia tidak ada satu maknanya wajib baca doa tertentu. Walau bagaimanapun. Dia kata, walaki yustahabbu an yakula fi sujud tilawati ma rawat wa Aisyah radhiyallahu anha qalat. Tetapi disunatkan kita apabila sujud sejadah atau sujud tilawah, kita baca doa ataupun satu wirid khas sebagaimana dalam hadis yang telah dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul fi sujudi al-Quran. Jadi Aisyah kata setiap kali Nabi ni sujud, ketika ada sujud tilawah atau sujud sejadah yang dinyatakan dalam Al-Quran, maka Nabi akan baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basaruhu bihaulihi wa quwwatihi tabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi itu doa yang Nabi ajar. Cuma hak warid, hak sebut dalam hadis betul-betul setakat wa quwwatihi. Maknanya sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa wasaruhu bihaulihi wa quwwatihi. Setakat tu je. Itu yang dinyatakan dalam hadis sahih Muslim. Fatabarakallahu ahsanal khaliqin, itu adalah merupakan ijtihad para ulama. Jadi maknanya kalau kita baca bihaulihi wa quwwatihi sudah pun memadai berdasarkan kepada hadis ini. Lepas tu kita kena tahu tuan-tuan. Dan sama juga kita baca doa azan. Doa yang betul-betul dalam hadisnya. Allahumma rabba hazihi da'wati tammah wassalatul qa'imah ati sayyidana Muhammadinil wasilata wal fadilah wa ba'athhum maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Setakat tu je. Innaka la tukhlifu mi'atu, tak ada dalam hadis. Itu adalah ijtihad para sahabat, ijtihad ulama. Sama juga kita masa kita baca, gapo kita baca masa rukuk, gapo kita baca masa sujud. Nah, masa rukuk kita baca subhanallah azimi wa bihamdi, subhanallah a'la wa bihamdi, baca ketika sujud. Betul tak? Nah, kita baca tu. Tapi hadis katakan subhanallah azim cukup dah. Wa bihamdi lagi comel. Kalau subhanallah a'la cukup dah. Bihamdi tu lagi cantik. Jadi maknanya kadang-kadang kita kena tahu amalan kedudukan amalan kita hari-hari ni, mana yang disandarkan daripada hadis yang sahih, mana ijtihad pada ulama. Baik. Tapi ada juga doa-doa yang lain, saya tak nak sebutlah di sini. Dan banyak doa pendek ni pun tak baca. Nak baca doa panjang-panjang lagi susah. Sebab saya kata, kalau tuan-tuan tak boleh baca doa panjang, bacalah doa pendek. Ketika sujud, tuan-tuan tak tahu nak baca ke apa, Rabbana atina fid dunya hasanah pun boleh baca. Nah, tapi Ustaz, mana lebih afdal ketika sujud? Kalau kita tak hafal doa sujud sejadah, mana molek kita baca doa-doa lain ataupun kita baca subhanallah Allah tu lebih baik? Bagi pandangan saya, bacalah subhanallah Allah tu lebih baik, sebab tu tepat dia. Tepat dia di situ. Tapi kalau tuan-tuan nak baca doa-doa lain pun silakan. Hak tak baiknya tak baca langsung. Jadi baca hak mana patut. Baik, dan tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Selain daripada itu, kita ini menyebut wasifatus sujud tilawati kasifati sujud solah fi kasfi jabhah. Maknanya saya sebut tadi, awal tadi, maknanya sifat-sifat apa yang perlu dibuat di dalam sujud tilawah atau sujud sejadah ini adalah seperti mana sujud-sujud di dalam solat. Pertamanya fi kasfi jabhah, jangan ada apa-apa yang terlindung di dahi kita. Wa wada'a yadaini wa rukbataini wa qadamani anf, pastikan dua pupuk jari kaki, dua tapak tangan, dua lutut, dua dan juga satu hidung kita ni rapat pada hidung. Sebabnya kita pernah tengok ada orang sujud, dia sujud lagu ni. Dia sujud lagu ni. Ada juga di sujud ni, dia lama sangat tak main Metallica ni, sujud lagu ni misal kata kan. Jadi dia sujud pun gitu juga sujud. Ustaz, sah tak solat dia? Kalau tengok kepada hukum fiqh, solatnya adalah batal. Begitu juga dengan sujud lagu ni.
pun boleh batal. Sebab apa? Sujud kena ratakan tangan kita, melainkan sememangnya kita dalam keuzuran, sakit dan sebagainya, itu cerita lain. Ini yang kita nak tengok ni. Mana kita kena perhati, walaupun kita solat berpuluh-puluh tahun, tapi kita tak tahu perbuatan tu salah. Macam saya tegur dululah. Kalau tegur, kita tegur. Bilakah masa yang terbaik untuk kita sujud? Banyak kali saya ulang. Bila masanya kita terbaik untuk kita sujud, kita rukuk, kita i'tidal, kita bangkit daripada sujud, sekiranya kita solat berjemaah. Maka kita tengok daripada hadis. Sebab dalam hadis mengatakan bahawa hadis yang sahih, sesungguhnya kami daripada i'tidal tidak akan sujud, melainkan kami melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud dengan sempurna. Begitu juga dalam perbuatan lain. Mereka tidak akan sujud daripada duduk antara sujud. Mereka tidak akan bangun pergi pada qiyam, melainkan Nabi buat dulu dalam keadaan sempurna. Dah berpuluh-puluh kali sebut. Tapi yang buat perkara tu kadang-kadang Bilal siok juga yang buat kerja tu. Sebabnya bukan saya ni. Haji ni apa ni Bilal Ishaq tak ada kaitan dengan Einstein. Nak saya cerita ni adalah di Zimbabwe. Sini semua tak ada masalah. Dia maknanya nak ceritanya kita di belakang Bilal apa nama ni siok di belakang mereka ni dah duduk belakang kita. Jadi dia kadang-kadang imam tu hampir sama sujud dengan dia. Jadi kita sebagai belakang ni adalah sebagai pembantu imam, akan menunjukkan kepada orang-orang yang di belakang sana. Jangan disujud sehingga sempurna. Kan saya sebut dah, bagaimana kita nak tahu imam tu sujud tak sujud lagi? Sampai ke tidak? Pastikan dia takbir sampai habis. Sampai dah tu, Allahu Akbar, habis dah tu, pun kita pergi. Kalau kita tak nampak, baik, kita pergi lagi. Dia kata lagi, wal mujafah marfaqaini anil jambaini. Begitu juga kita kena buka siku kita sebagaimana orang lelaki, tetapi tidak untuk orang perempuan. Wa iklal batn faqzaini lirajuli min fil amrayni dunal mar'ah. Begitu juga kita kalau jangan rapatkan perut kita dengan paha ketika sujud, melainkan untuk orang perempuan. Dia kata wa rafa'al asfalahu ala ali, ini maklum dah, pastikan kepala lebih rendah daripada punggung kita, wa tawjih asabihi ila al-qiblah, dan pastikan jari kita dalam keadaan lurus ke depan, bukannya begini, lurus ke depan. Tidaklah kata rapat sangat jari kita. Ini sebagaimana yang kita bincang secara detail di dalam kaedah-kaedah kita sujud. Jadi ramai jugalah tuan-tuan di kalangan jemaah kita ni, dia masih ragu-ragu dengan identiti dia. Dia lelaki ke perempuan? Nah, nak kata dia lelaki, dia sujud macam orang perempuan. Nak kata dia orang perempuan, dia sujud macam orang lelaki. Begitu juga dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Jadi biarlah apabila kita pakai songkok, pakai kopiah, maka kita tunjukkan identiti kita lelaki yang lain ketika dalam solat, supaya benda tu jelas, nampak cantik sebagaimana yang dinyatakan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan yang dikasihi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Malam ni kita nak masuk sedikit mengenai sajaratus syukur, berkaitan dengan sujud syukur. Nah, tadi saya terpaksa sebut sujud tilawah pun sebut, sujud sejadah pun sebut. Sebab orang kampung dia tak panggil sujud tilawah. Kalau sujud tilawah luar solat, kalau sujud sejadah dalam solat. Padahal benda tu barang sama je. Hak sebetulnya sujud sejadah ke sujud tilawah? Hak betulnya sujud tilawah, bukan sujud sejadah. Tapi kenapa orang sebut sejadah? Sebab dia ambil sempena nama surah As-Sajadah. Itu je. Tapi nama sebenar dia, nama dia adalah sujud tilawah. Macamlah nama dia Mustafa, tapi orang panggil Pak Ngoh kat dia. Bagaimana tuannya tuluh, orang sama je. Ya, baik. Malam ni kita nak sambung sikit mengenai sujud syukur. Ini antara sujud yang banyak kita buat. Banyak kita buat, lebih-lebih lagi kita tengok dapat rahmat, dapat kelebihan-kelebihan tertentu, dapat banyak naik pangkat ke. Anak kita 10 orang dah semua perempuan, alhamdulillah. Isteri kita beranak yang ke sebelah dapat lelaki. Allahu Akbar. Suka tak cerita kita sujud syukur. Nah, bukan setakat tu tuan-tuan. Kita tengok di orang main bola.
Orang bola kan? Nah, nak glamour sekalinya, salah. Orang tu tahu berlaku dah. Mana? Saya tahu nama tapi saya tak ada kerja lah. Duduk pada TV. Sampai sejam setengah tengok bola. Minta ampun. Banyak kerja lain saya nak buat. Tapi pagi-pagi sampai pejabat. Antara saya tengok bola. Tengok Liverpool lawan ni benar siapa. Sebab itulah berita hak paling dipercayai. Hak lain tu belum tentu. Buat bola je kan. Kita tengok sekejap. Tapi kita tengok dia orang yang main bola dengan seluar pendek. Lepas sumak gegar, sumak tu tung sujud atas padang. Dan sujud gapo tu? Sujud gapo lagi kalau tak sujud syukur. Jadi soalannya kata-kata ni sekarang ni, kita nak tahu syarat-syarat sujud syukur ni perlu tutup aurat ke tak? Perlu kita ada wuduk ke tidak? Kalau sujud sejadah, sujud tilawah tadi dalam atau luar solat, kita dah bincang tadi. Hak dalam solat confirm kena ada wuduk. Hak luar solat majority mengatakan bahawa wajib kena ada wuduk untuk sujud tilawah tadi. Bagaimana pula cerita tentang sujud syukur? Perlu tak kita ada wuduk ataupun tidak? Baik. Sebenarnya di dalam bab isu ada wudu ataupun tidak ada wudu untuk sujud untuk benda ini, sebenarnya para ulama berselisih juga pandangan dalam soal ini. Ada sesetengah pendapat para ulama, khususnya sebahagian daripada ulama Asy-Syafi'i, mengatakan bahawa kita nak sujud syukur tidak perlu pun ada wudu. Tetapi ada setengah ulama, sebahagian Syafi'i yang lain, termasuklah Imam Maliki, Imam Hanafi dan imam-imam yang lain, dia mengatakan bahawa sujud syukur ini hukumnya seperti mana sujud tilawah. Kalau sujud tilawah kena ada wuduk, begitu sujud syukur. Kalaulah sujud sejadah atau sujud tilawah kena tutup aurat, begitulah sujud syukur. Itu adalah bagi pandangan yang kedua. Jadi saya pun nak tahu jugalah. Saya pun buka pandang ulama-ulama Timur Tengah, tengok apa Syekh Azhar kata, ataupun fatwa Azhar kata apa. Tengok pula Yusuf Qardawi kata apa, walaupun meninggal fatwa yang lama lah, ada keluar benda tu. Saya tengok fatwa-fatwa yang tertentu. Tengok pula fatwa-fatwa kita, dia kata apa. Nah, kebanyakannya yang mengatakan ada wudu, yang mengatakan tidak perlu ada wudu, mereka hanya bersandarkan kepada pandangan ulama, tetapi tidak ada nas yang mengukuhkan pandangan mereka. Tidak ada nas. So, saya nak kata apa? Saya nak cakap di sini, kalaulah kita nak sujud syukur, kalau ada wudu, itu lebih baik. Tapi kalau kita nak sujud syukur, tak ada wudu pun tidak ada masalah. Mak duk masak kat dapur. Ada tak mak masak dapur pakai jubah kat dapur? Tak ada kan? Mesti rambut tak tutup dan sebagainya di dapur. Lepas tu, anak pergi ambil periksa SPN. Telefon kat mak. Mak pun ikan sampai hangit. Nak tunggu SPN. Anak yang kedua kan. Mak, dapat berapa? Dapat 10A. Terus dia sujud kat dapur dengan baju-baju kelawar dia. Boleh tak bagi tu? Boleh. Ini adalah bagi setengah pandangan pada ulama dalam bab sujud syukur. Okey, baik. Jadi kita pegang yang itulah. Tapi yang afdal ada wuduk. Tapi tak ada, tak apa. Tapi tilawah, kita ambil yang majoriti. Dalam luar solat, kita kena ada wuduk. Selesai masalah. Baik. Dia kata sini, inna sajata syukr. Inna sajata syukr la tadkhulu fi solah lianna sabal laisa ta'allaqu bis solah. Dia sebut di sini. Sebab dia kata sujud syukur ni tidak ada kaitan dengan solat. Maka dia kata, tidaklah perlu kita ni maknanya ikut syarat-syarat yang perlu ada di dalam solat. Boleh sujud mana-mana solat. Dia pakai seluar pendek sujud atas padang, silakan. Tak jadi masalah. Dia kata sini, walau saja musalli syukur fi solah amidan alim at-tahrim batalat solatuhu. Tapi kena ingatlah, sujud syukur ini hanya dibuat di luar solat. Janganlah pula tengah-tengah solat teringat pagi tadi anak dapat SPN cantik, tengah solat tak sujud lagi syukur. Dia sujud syukur ketika sembahyang maghrib. Tak boleh. Batal solatnya. Sebab apa? Sujud syukur ini dilakukan di luar daripada solat. Baik, kita pergi lagi. Okey, sampai soalan satu. Ni jemaah masjid ni. Assalamualaikum Ustaz. Saya jawab tak sempat jawab.
Assalamualaikum Ustaz. Sekiranya saya ragu-ragu, adakah saya mendapat rokok bersama dengan imam ataupun tidak? Adakah perlu saya menambah satu rakaat lagi atau bagaimana? Ini geng masbuk ni. Ini saya sebut banyak kali cerita ni. Tak apa, tak ada masalah. Nah, jadi kadang-kadang kita duduk di belakang, kita tak nampak perbuatan imam. Nah, kita tak nampak perbuatan imam. Jadi kita kena padu ke imam, bukan padu ke jemaah. Padu ke imam. Imam bangkit ke tidak. Kalau kita sempat rokok dengan imam dengan qadar subhanallah sekali, maka dapatlah rakaat tersebut. Cuma sekarang ni kita ragu-ragu. Ragu-ragu. Sebab itulah saya di dalam bab rukuk ni kan, saya minta tolonglah imam. Bab rukuk ni minta tolonglah imam. Imam bangkit serentak dengan takbir. Jangan bangkit dulu baru takbir. Bahaya. Dia tolong imam. Tempat lain tak apa. Untuk takbir, untuk rukuk ni pastikan serentak. Setengah-setengah imam, dia nak selamatkan jemaah. Nah, Sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Dia tunggu Allah. Dia tunggu dulu. Tak apa lagi, tahan lagi. Nah, begitu juga setengah-setengah yang bangkit. Dia sampai naik separuh tu. Allahu Akbar. Sebab dia nak bantu, takut-takut ada jemaah jadi ni. Poshare dia entah tu imam. Nah, tapi untuk rukuk ni kan, nak bangun kepada iktidal, minta tolong imam. Tolong jangan buat begitu. Sebabnya makmum belakang berpandu kepada takbir kita. Jadi kalau kita duduk sini, setengah-setengah dia bangkit dulu. Allah, sami Allah liman hamidah. Jangan. Dia kena duduk sini ni, daripada sini lagi. Sami Allahu liman hamidah. Kata itu ramai makmum belakang kebatal. Ini yang saya minta tolong ambil perhatian untuk imam-imam lah. Wallahu a'lam bissawab. Soalan ditutup. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallim al-Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman, wa kullan atayna hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat-tayri wa kunna fa'ilin. Ya Rabb Sulaiman, ya Rabb Ibrahim, Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arrahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika. Allahumma nawwirna bi nuri ilmik wa abid nisyan bi rahmatika ya arrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arrahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana fi khilal musalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا حول